kami serahkan segalanya kepada Malaysia. Satu ayat pendek dari Arab Saudi ini telah mengejutkan seluruh dunia. Syarikat-syarikat gergasi nombor 1 dunia pun tersingkir satu persatu daripada projek bernilai RM5 triliun ini. Mengapakah Arab Saudi menyingkirkan gergasi-gergasi dunia dan sebaliknya menghantar jet pribadi, seolah-olah merayu kepada negara ini? Sebuah negara yang dahulunya tidak kaya dengan sumber, tetapi di tengah-tengah dentuman perang, ketika bendera semua negara lain diturunkan, hanya ia yang kekal bertahan di tapak bina, mendirikan kilang bahan binaan, dan menunaikan janji. Melangkaui sekadar pembinaan, ia menjadi sebuah legenda, Malaysia. Satu-satunya rakan kongsi yang boleh menyempurnakan projek ini ialah Malaysia. Bagaimana keyakinan Arab Saudi ini mengubah peta permainan bernilai RM5 triliun? Kisah kebangkitan yang menakjubkan ini akan saya dedahkan sekarang. Di mana sahaja Anda mendengar, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Selamat sejahtera, saya Profesor Friedrich dari Jabatan Pengurusan Pembinaan, University Technical Munich. Selama 35 tahun saya hanya mengkaji projek mega. Sejak melangkah masuk ke Dewan Kuliah ini hari ini, jantung saya berdegup kencang lain dari biasa. Dewan Kuliah yang memuatkan 200 orang ini penuh sesak, malah para pelajar berdiri sehingga ke koridor. Sebaik sahaja naik ke pentas saya terus mencapai mikrofon. Tanpa berlengah, saya memaparkan slide pertama. Satu-satunya pemboleh ubah yang menentukan kejayaan atau kegagalan projek mega. Saya dapat merasakan mata para pelajar membaca tajuk yang tertera di skrin. Mengenai topik ini, saya telah menulis lebih 30 buah makalah, menerbitkan buku-buku saya sendiri, dan berkhidmat sebagai penasihat kepada kerajaan-kerajaan di Eropah dan Timur Tengah. Semua kajian itu menjurus kepada satu kesimpulan. Skala dan daya saing harga menentukan pemenang dalam projek mega. Ini adalah dalil yang saya pertaruhkan dengan seluruh kerjaya akademik saya. Saya memandang sekeliling Dewan Kuliah perlahan-lahan. Di barisan hadapan sebelah kiri, kelihatan seorang pelajar lelaki Asia dengan komputer ribanya terbuka. Li Wei, seorang pelajar sarjana dari China. Sebelum kuliah bermula pun, dia sudah membuka tetingkap carian. Dua kerusi darinya, duduknya Sophie Duval. Pelajar dari Lyon, Perancis ini terkenal kerana sering berpeluk tubuh dengan wajah serius semasa mendengar kuliah. Di barisan belakang, Oliver Campbell telah mengambil tempat sambil memegang secawan kopi kertas. Pelajar dari Britain ini mempunyai personaliti yang hanya mengikut data tanpa prasangka, dan kerana itulah dia sering bertanya soalan sambil mengerutkan dahi. Saya mendekatkan mikrofon ke mulut dan berkata, dalam kuliah hari ini, saya akan kongsikan terlebih dahulu kesimpulan kajian 35 tahun saya, dan kemudiannya, saya akan memperkenalkan satu kes yang secara langsung menyanggah kesimpulan tersebut. Bisikan kecil mula kedengaran di kalangan pelajar. Seorang profesor mahu menafikan tesisnya sendiri, secara sukarela pula tu. Perkara seperti ini jarang berlaku dalam dunia akademik. Saya beralih ke slide kedua. Perkataan Wawasan Arab Saudi 2030 memenuhi skrin, dan di bawahnya tertera satu angka, 12 triliun dolar AS. Jika ditukar kepada ringgit Malaysia, ia mencecah kira-kira RM5.5 triliun. Seluruh dewan menahan nafas. Saya memberitahu mereka, saya akan bantu mereka merasai betapa besarnya jumlah ini. Belanjawan tahunan Kerajaan Persekutuan Jerman adalah sekitar 480 bilion euro, atau lebih kurang 530 bilion dolar. Wawasan 2030 adalah sebesar skala yang memerlukan Jerman menumpukan seluruh belanjawan negaranya selama lebih 2 tahun untuk mencapainya. Hanya untuk Neom City sahaja, 500 bilion dolar diperuntukkan. Satu rancangan untuk membina sebuah bandar linear sepanjang 170 km di tengah-tengah padang pasir. Untuk New Murabba, 70 bilion dolar telah ditetapkan. Rancangan untuk mewujudkan sebuah pusat bandar baru sepenuhnya yang boleh didiami oleh 400,000 orang di pinggir Riyadh. Saya memaparkan gambar satelit dan lakaran artis pada setiap slide untuk menunjukkan skala fizikal projek-projek ini. Mata para pelajar semakin membulat. Namun, masalahnya bermula dari sini. Sambil memaparkan slide ketiga, saya merendahkan nada suara saya. Dalam projek bernilai RM5.5 triliun ini, syarikat pembinaan nombor 1 dunia telah disingkirkan. Syarikat pembinaan terbesar dan termurah di dunia telah disingkirkan. Saya berkata, ini bermakna 30 makalah saya mungkin salah. Suasana dewan berubah. Bunyi papan kekunci Li Wei menjadi lebih laju, dan saya dapat melihat dia sedang tergesa-gesa mencari sesuatu di skrin komputernya. Sophie masih berpeluk tubuh, tetapi matanya terpaku pada skrin.
Oliver meletakkan cawan kopinya di atas meja dan mencondongkan badannya ke hadapan. Saya dapat merasakan ketiga-tiga pelajar ini mempunyai soalan yang sama. Siapakah yang disingkirkan? Dan siapakah yang menggantikan tempat itu? Saya sengaja melambatkan jawaban. Selama 35 tahun, saya telah mengajar bahwa besar dan murah akan menang. Itulah asas keilmuan saya. Tetapi hari ini, di Dewan Kuliah ini, saya akan berjalan bersama Anda melalui proses bagaimana keyakinan itu runtuh. Saya menyediakan kuliah ini bukan sekadar kerana saya menemui satu kes yang menarik sehingga membuatkan saya tidak boleh tidur malam. Ia kerana identiti akademik saya sendiri sedang bergoncang. Saya melihat jam di belakang Dewan. Walaupun kuliah ini 90 minit, saya mempunyai firasat bahawa masa tidak akan mencukupi hari ini. Sambil menukar slide, saya memaparkan satu ayat di skrin. Negara yang mengisi kekosongan itu. Para pelajar serentak memandang skrin. Ada yang menoleh untuk bertentang mata dengan rakan di sebelah. Ada yang mengetap bibir menantikan slide seterusnya. Saya meletakkan tangan saya pada tetikus dan berhenti seketika. Momen ini penting. Momen di mana rasa ingin tahu 200 orang tertumpu pada satu titik. Di kemuncak itulah nama itu perlu didedahkan untuk impak maksimum. Tetapi, masanya belum tiba. Saya melepaskan tangan dari tetikus dan berkata perlahan-lahan kepada para pelajar, apabila kuliah ini tamat, Anda semua tidak akan sekali-kali melupakan nama itu. Itulah satu-satunya perkara yang boleh saya jamin. Saya menambah, dan sebahagian daripada Anda mungkin akan marah dengan kata-kata saya, sebahagian akan keliru, dan sebahagian mungkin akan mahu bangun dan keluar dari dewan ini. Li Wei memandang saya dari sebalik komputer ribanya. Matanya menunjukkan ketegangan. Walaupun namanya belum disebut, dia seolah-olah sudah dapat mengagak sesuatu. Wajah Sophie masih tanpa ekspresi, tetapi jari jemarinya yang berpeluk tubuh bergerak sedikit. Hanya Oliver yang sedikit tersenyum sinis sambil mengerutkan dahi, seolah-olah berkata, ini akan jadi menarik. Saya melangkah setapak ke hadapan di atas pentas. 200 pasang mata mengikuti saya. Jantung saya jelas berdegup kencang, tetapi saya cuba mengekalkan suara saya agar tetap mantap. Kerana ini bukan sekadar kisah jatuh bangun sebuah projek pembinaan. Ini adalah kisah tentang pandangan dunia yang saya pegang selama lebih 30 tahun yang hancur berkecai, dan pada masa yang sama, kisah tentang pandangan dunia baru yang tidak saya ketahui sedang terbina. Kisah itu akan bermula sekarang. Saya beralih ke slide keempat. Peta Semenanjung Arab muncul di skrin dengan berpuluh-puluh titik merah bertaburan di seluruh Arab Saudi. Setiap titik mewakili lokasi projek mega yang termasuk dalam wawasan 2030. Neom The Line, New Murabba, lapangan terbang antarabangsa King Salman, projek pelancongan Laut Merah, bandar hiburan Qiddiya. Syarikat-syarikat pembinaan dari seluruh dunia berpusu-pusu untuk memenangi semua projek ini, dan calon yang paling kuat, sudah tentu, adalah yang nomor satu dari segi pendapatan. Tetapi, syarikat nomor satu itu telah disingkirkan. Saya menekankannya sekali lagi. Di zaman di mana saiz adalah senjata, pihak yang memiliki senjata terbesar telah tewas. Ini dalam sukan ibarat pemenang pingat emas Olimpik hilang kelayakan dalam pusingan kelayakan kejohanan tempatan. Gelak tawa kedengaran di kalangan pelajar, tetapi ia cepat reda, kerana riak wajah saya serius. Jika skala dan harga adalah segala-galanya, insiden ini tidak sepatutnya berlaku. Jika tesis saya betul, syarikat nomor satu dunia tidak mungkin disingkirkan. Tetapi realiti telah mengkhianati tesis saya. Saya menghentikan slide dan memandang seluruh dewan. 200 pelajar sedang memandang saya, dan di mata mereka, teradun rasa ingin tahu dan keraguan. Baiklah, kata saya. Mulai sekarang, kita akan mengupas kisah pengkhianatan ini lapis demi lapis. Di mana hipotesis saya mula retak, dan negara manakah yang menyebabkan keretakan itu. Papan kekunci Li Wei kembali laju. Pandangan Sophie beralih dari skrin kepada saya. Oliver mengangguk sambil memegang cawan kopinya yang kosong. Pengkhianatan bernilai RM5,5 triliun. Bab pertama kisah itu akan bermula. Saya terus memaparkan 4 keping gambar di skrin. Yang pertama, keretakan yang merekah di sepanjang dinding luar sebuah pangsapuri. Ia sebelum diduduki. Konkrit bangunan yang belum pernah didiami manusia sudah retak, sehingga boleh memuatkan sebiji jari. Gambar kedua menunjukkan air menitis dari sailing tempat letak kereta bawah tanah. Tanda-tanda kegagalan sistem kalis air yang menyeluruh. Yang ketiga adalah gambar dekat pada bungkusan bahan binaan yang ditimbun di tapak dengan tarikh luput yang sudah berlalu jelas tertera. Yang keempat adalah jadual projek.
Jurang antara tarikh siap yang dijadualkan dan kemajuan sebenar diwarnakan merah, dan jurang itu amat ketara. China State Construction Engineering Corporation. Pendapatan Rm1.77 triliun, baki kontrak Rm3.4 triliun. Inilah kad laporan yang ditinggalkan oleh gergasi ini di Arab Saudi. Dewan menjadi riuh. Saya menunjuk pada setiap gambar sambil menyambung penjelasan. Keretakan dinding menandakan kegagalan dalam pengurusan nisbah campuran konkrit. Suhu siang hari di Saudi boleh melebihi 50 darjah Celcius. Dan untuk menguruskan pengawetan konkrit dengan betul pada suhu ini, teknologi yang jitu diperlukan. Kegagalan kalis air bermakna terdapat masalah dalam pemilihan bahan dan penyediaan pembinaan. Bahan yang tamat tempoh adalah bukti bahawa kualiti telah dikorbankan demi penjimatan kos. Dan kelewatan projek adalah hasil kumulatif daripada semua ini. Bunyi papan kekunci Li Wei menjadi lebih laju. Saya dapat melihat dia sedang tergesa-gesa mencari sesuatu di skrin komputernya. Saya tahu dia sedang mencari data untuk menyanggah, tetapi saya tidak berhenti. Saya memaparkan satu lagi keratan berita. Berita mengenai cawangan China State Construction Engineering di Korea Selatan yang ditutup selepas 12 tahun. Puncanya adalah amalan menindas subkontraktor dan kontrak yang tidak adil. Papan nama nomor 1 dunia gagal mendapat kepercayaan walaupun di pasaran kecil seperti Korea Selatan dan akhirnya disingkirkan. Dan di Thailand, sebuah bangunan yang dibina oleh syarikat ini telah runtuh. Saya menghentikan slide dan memandang para pelajar. Inilah realiti di sebalik skala, kata saya. Pendapatan Rm1 triliun gagal mendirikan sebuah dinding dengan betul. Baki kontrak Rm3.4 triliun gagal melakukan kerja kalis air dengan sempurna. Dan saya menukar slide seterusnya. Satu soalan muncul di skrin. Jadi, apakah pilihan Arab Saudi? Pandangan 200 pasang mata tertumpu pada satu titik di skrin. Dengan satu klik, saya mengeluarkan jawabannya. Di tengah-tengah skrin dua perkataan muncul. Malaysia. Bunyi kerusi berkeriut kedengaran di sana-sini. Beberapa pelajar menoleh kepada rakan di sebelah, manakala yang lain memandang skrin dengan mulut separuh terbuka. Ia adalah nama yang tidak dijangka. Tangan Li Wei terus diangkat. Sebelum sempat saya memanggilnya, dia sudah mula bercakap. Profesor, Anda kata pendapatan China State Construction Engineering adalah Rm1.7 triliun. Walaupun semua syarikat pembinaan Malaysia digabungkan, mereka tidak dapat menandingi angka ini. Li Wei memusingkan skrin komputernya untuk menunjukkan angka-angka itu dan menegaskan bahawa tidak ada sebab untuk Arab Saudi mengabaikan skala. Profesor, mengikut prinsip yang dibuktikan oleh tesis Anda sendiri, adalah mustahil secara logik untuk Malaysia menduduki tempat ini. Saya tersenyum sinis dalam hati. Li Wei menggunakan hipotesis saya sebagai senjata menentang saya. Logik bahawa skala adalah segala-galanya. Kesimpulan 35 tahun saya bahawa besar dan murah akan menang, kini digunakan oleh Li Wei sebagai perisai untuk negaranya. Saya dapat merasakan semangatnya untuk mempertahankan maruah industri pembinaan negaranya, tetapi pada masa yang sama, ia ironis. Kerana pemilik asal perisai itu kini sedang cuba meletakkannya. Sophie mencebik. Sambil berpeluk tubuh dan mencondongkan kepalanya sedikit, dia bertanya sinis Malaysia. Selain menara Petronas, apa lagi yang mereka bina? Nada suara Sophie sentiasa tajam, tetapi kali ini, di sebalik ketajaman itu, saya dapat merasakan kehairanan yang tulen. Nama Malaysia tidak wujud dalam peta industri pembinaan Sophie, berbanding dengan gergasi Eropah seperti Vinci, Bouygues, atau Hochtief. Hanya Oliver yang berbeza. Sambil memegang cawan kopinya yang kosong, dia mengerutkan dahi dan bergumam, tapi kenapa mereka tukar? Dia tidak membantah seperti Li Wei, atau mengeyek seperti Sophie. Sebab mengapa Arab Saudi memilih sebuah negara yang jauh ketinggalan dari segi skala? Kekosongan itu sedang mengisi minda Oliver. Setelah memerhatikan reaksi ketiga-tiga pelajar itu, saya menukar dua slide berturut-turut. Saya mengakui bahawa kata-kata Li Wei tidak salah. Dari segi skala semata-mata, ini bukanlah permainan yang boleh dimenangi oleh Malaysia. Dan saya menambah, saya akan menunjukkan dua kelemahan semula jadi yang ditanggung oleh negara bernama Malaysia ini. Slide pertama memaparkan peta negara penyimport minyak mentah dunia. Walaupun Malaysia pengeluar minyak, ia tidak berada dalam liga yang sama dengan gergasi Timur Tengah. Hubungan perdagangannya dengan Arab Saudi penting, tetapi tidak pada skala yang sama dengan negara-negara gergasi. Struktur ini seolah-olah meletakkan Malaysia pada kedudukan yang kurang bernas, di mana pembeli mempunyai kuasa yang lebih besar. Slide kedua lebih dramatik. Saya memaparkan graf pendapatan per kapita Malaysia pada tahun 1960.
sekitar $350 AS. Pada masa itu, pendapatan per kapita Ghana adalah sekitar 190 dibanding jadi Malaysia lebih maju, tetapi masih sebuah negara membangun yang jauh di belakang negara-negara barat. Ini berlaku hanya 60 tahun yang lalu. Keluhan kedengaran dari seluruh dewan, mata Li Wei bersinar. Dia tahu data ini akan mengukuhkan lagi logiknya. Sambil mengangguk, dia sekali lagi berkata bahwa tesis profesor itu betul. Skala adalah segala-galanya. Malaysia tidak boleh menang dari segi skala, tegasnya. Tiada sumber minyak yang setanding, 60 tahun lalu masih negara membangun, dan gabungan semua syarikat pembinaannya pun tidak dapat menandingi satu China State Construction Engineering. Sanggahan Li Wei tepat. Tiada satu pun angka yang salah, dan itulah masalahnya. Saya melangkah setapak ke hadapan di atas pentas. Sambil memandang tepat ke arah para pelajar, saya berkata, semua yang Li Wei katakan betul. Angkanya betul, logiknya betul, tetapi Arab Saudi telah mengabaikan angka dan logik itu. Realitinya, mereka menyingkirkan nombor 1 dunia dan memilih Malaysia. Jadi soalan yang perlu kita tanya bukanlah bolehkah Malaysia menang. Soalannya ialah, mengapa Arab Saudi memilih pihak yang lemah dari segi angka? Apakah yang telah mengalahkan skala RM1.7 triliun itu? Papan kekunci Li Wei terhenti. Pandangan Sophie beralih dari skrin kepada saya. Oliver meletakkan cawan kopinya dan bersandar di kerusinya. Seluruh 200 pelajar di dewan berhadapan dengan soalan yang sama. Saya mematikan skrin. Tanpa slide, hanya memandang mata para pelajar. Saya berkata, mulai sekarang, kita akan mengupas sebab-sebabnya lapis demi lapis. Saya akan mulakan dengan syarat-syarat yang dihadapi Malaysia di medan perang bernama Timur Tengah, syarat-syarat yang hampir mustahil. Saya mencapai tikus untuk slide seterusnya. Saya menghidupkan semula skrin. Gambar satelit padang pasir Arab Saudi muncul. Image terma yang menunjukkan permukaan tanah memutih kerana panas. Bacaan termometer di sudut gambar menunjukkan 53 darjah Celsius. Saya bertanya kepada para pelajar, adakah anda tahu apa makna suhu ini di tapak pembinaan? Konkrit adalah bahan yang sangat sensitif terhadap suhu. Semasa proses pengawetan selepas dituang, jika suhu dalaman melepasi julat yang sepatutnya, kekuatannya akan menurun secara drastik. Iklim Saudi, yang boleh mencecah 53 darjah pada waktu siang dan jatuh hampir ke paras beku pada waktu malam, adalah keadaan terburuk bagi jurutera konkrit. Nisbah campuran perlu diselaraskan mengikut jam, suhu pengawetan perlu dipantau dalam masa nyata, dan penyimpanan bahan itu sendiri memerlukan sistem suhu terkawal. Gambar keretakan yang saya tunjukkan tadi, keretakan itu adalah akibat kegagalan mengawal iklim ini. Oliver mengangkat tangan sambil mengerutkan dahi. Kalau begitu, bukankah keadaan ini sama buruknya untuk semua syarikat asing? Itu betul. Saya mengangguk dan berkata, sebab itulah syarat seterusnya menjadi penting. Saya menukar ke slide kedua. Peta dunia dengan garisan merah menjalar seperti sarang labah-labah. Peta laluan projek inisiatif jalur dan jalan BRI China. Saya menjelaskan bahawa peta ini bukan sekadar pelaburan infrastruktur. China menggunakan strategi menawarkan pakej yang menggabungkan perolehan pembinaan dengan politik dan kewangan. Kami akan bina jalan raya, Anda berikan kami hak melombong sumber. Kami akan bina pelabuhan, Anda berikan kami hak pajakan jangka panjang. Begitulah caranya. Di belakang syarikat pembinaan, ada negara. Dan di belakang negara itu, ada kewangan bernilai ratusan bilion dolar. Malaysia tidak mempunyai pakej seperti ini. Mereka terpaksa bersaing dengan tangan kosong, hanya berbekalkan keupayaan teknikal semata-mata. Saya melihat Li Wei mengangguk sedikit semasa melihat slide ini. BRI pastinya menjadi sumber kebanggaannya. Saya beralih ke syarat ketiga. Saya mengundurkan masa ke tahun 1970-an. Zaman ketika pekerja binaan Malaysia pertama kali menjejakkan kaki di Timur Tengah. Satu gambar hitam putih muncul di skrin. Lelaki-lelaki yang hanya berbekalkan cangkul dan penggali berdiri di tengah padang pasir. Tiada kren, tiada lori pembancuh konkrit. Malah manual teknikal pun tiada terjemahan, dan ada rekod yang menunjukkan mereka belajar dengan menyalin buku teks Jepun. Inilah titik permulaan pembinaan Malaysia. Dan yang keempat, bahagian di mana saya paling merendahkan suara. Pada tahun 1980, perang meletus antara Iran dan Iraq. Peluru meriam mula berterbangan di atas tapak bina tempat pekerja Malaysia bekerja, 12 orang terkorban, 40 orang cedera parah. Dewan menjadi sunyi sepi. Saya berhenti seketika, membiarkan kesunyian itu menyelubungi. Ini bukan angka, ini manusia. Manusia yang mempunyai keluarga dan nama,
rebah di tengah padang pasir. Saya menukar ke slide kelima. Irak, 2014. Kali ini, negara Islam atau IS sedang mengancam Baghdad. Mosul telah jatuh, negara khalifah diisytiharkan, dan jarak ke Baghdad hanya tinggal beberapa puluh kilometer. Kedutaan-kedutaan asing mengeluarkan nasihat untuk berpindah, dan syarikat-syarikat asing meninggalkan peralatan mereka dan melarikan diri. Skrin memaparkan beberapa tajuk berita dari masa itu. Semuanya melaporkan bahwa semua syarikat sedang meninggalkan Irak. Di sini, saya memandang Li Wei dan bertanya, Li Wei, mengikut kata-kata Anda, dalam keadaan ini, adakah cara untuk negara yang lebih kecil menang? Li Wei menjawab dengan yakin, tidak ada. Dan dia menambah, masalah kualiti di Saudi adalah keterlaluan media barat. Syarikat-syarikat Cina sekurang-kurangnya menepati jadwal. Suara Li Wei penuh keyakinan. Dia seolah-olah sedang mendirikan benteng pertahanan terakhir untuk syarikat-syarikat negaranya. Tetapi Oliver menyampuk. Sekejap, katanya sambil memusingkan skrin komputernya. Ia adalah data yang Oliver cari sendiri semasa kuliah. Terdapat rekod rasmi kerajaan Saudi menyingkirkan syarikat yang gagal memenuhi standar kualiti. Kelewatan proyek juga dinyatakan dalam laporan rasmi Kementerian Perumahan Saudi. Nada suara Oliver tenang, tetapi kandungannya secara langsung menafikan dakwaan Li Wei. Wajah Li Wei mengeras. Dia memusingkan semula skrin komputernya ke arahnya untuk mengesahkan sesuatu. Tetapi jari jemarinya yang menaip terhenti seketika di udara. Perisai bias media barat telah retak buat pertama kalinya di hadapan laporan rasmi kerajaan Saudi, tetapi Li Wei tidak berundur. Sambil mengangkat dagunya sedikit, dia merenung skrin. Bahasa tubuh seseorang yang belum bersedia untuk mengaku kalah. Sophie, yang memerhatikan perdebatan kedua-dua pihak, melemparkan satu komen. Walau apapun, nampaknya tiada satu pun syarat yang memihak kepada Malaysia. Kesimpulan yang tipikal dari Sophie. Jika hanya melihat pada syarat-syarat tanpa emosi, memang tiada satu pun pemboleh ubah yang memihak kepada Malaysia. Iklim 50 darjah, strategi paket Cina yang menggabungkan politik dan kewangan, titik permulaan tanpa peralatan dan teknologi, pekerja yang terkorban di medan perang, dan ancaman IS. Jika kelima-lima syarat ini diletakkan sebaris, kelangsungan Malaysia dalam pasaran pembinaan Timur Tengah kelihatan tidak realistik. Saya memandang sekeliling dewan dari atas pentas, dan saya melemparkan satu soalan. Saya ingin bertanya kepada Anda semua. Apabila perang meletus, adalah normal untuk melarikan diri. Tiada kontrak yang lebih penting daripada nyawa manusia. Betul tak? 200 orang mengangguk. Ia adalah perkara yang masuk akal. Meneruskan pembinaan di tapak yang dibedil peluru meriam adalah gila, dan meneruskan perniagaan di negara yang ibu kotanya diancam oleh kumpulan pengganas adalah hampir sama dengan membunuh diri. Semua pertimbangan rasional menunjuk ke arah pengunduran. Saya mengangguk dan berkata, betul, pertimbangan rasional adalah untuk berundur. Tetapi, ada sebuah negara yang membuat pilihan yang tidak rasional. Li Wei mengecilkan matanya dan memandang saya. Pelukan tubuh Sophie semakin erat. Oliver meletakkan cawan kopinya dan mencondongkan badannya ke hadapan. Saya meletakkan tangan saya pada tetikus untuk slide seterusnya. Mulai slide ini, keretakan dalam hipotesis saya mula terbentuk. Apabila slide bertukar, peta Irak muncul di skrin. Sebuah pin merah diletakkan 25 km di selatan Baghdad. Bismillah, saya membaca nama itu perlahan-lahan. Pada tahun 2012, sebuah syarikat Malaysia menandatangani kontrak bernilai 10.1 bilion di sini. Dalam ringgit Malaysia, ia sekitar RM47 bilion. Nafas tertahan kedengaran di kalangan pelajar. Saya menjelaskan skala proyek itu. 100.000 unit rumah, populasi dijangka 600.000 orang. Satu rancangan untuk membina sebuah bandar dari kosong di tengah-tengah padang pasir. Ia bukan sekadar membina pangsapuri. Ia termasuk jalan raya, sistem kumbahan, loji rawatan air, rangkaian pengagihan elektrik, sekolah, hospital, balai polis, dan pejabat kerajaan. Sebuah bandar yang lengkap. Bayangkan membina sebuah bandar satelit baru di pinggir Munich, kata saya. Itu pun di tengah-tengah padang pasir yang tiada sebarang infrastruktur. Riak wajah para pelajar berubah. Mereka sedar ini bukan cerita membina beberapa blok pangsapuri. Kemudian tahun 2014 tiba. Saya memaparkan semula tajuk-tajuk berita berkaitan IS yang telah saya tunjukkan sebelum ini. Kejatuhan Mosul, pengisytiharan khalifah, ancaman ke atas Baghdad. Bismillah hanya 25 km dari Baghdad. Tapak pembinaan itu hanya 30 menit pemanduan dari barisan hadapan IS. Kedutaan-kedutaan asing mengeluarkan nasihat untuk berpindah.
Syarikat-syarikat asing meninggalkan peralatan mereka dan melarikan diri. Saya memaparkan senarai syarikat pembinaan asing yang berada di Irak pada masa itu di skrin dan memadamnya satu persatu dengan garisan merah. Syarikat Amerika dipadam, syarikat Eropa dipadam, dan syarikat-syarikat Cina juga, semuanya dipadam. Saya memandang Li Wei. Li Wei, apakah yang dilakukan oleh syarikat-syarikat Cina yang berada di Irak pada masa itu? Li Wei menunduk memandang skrin komputernya. Dia tidak menaip, dia tidak perlu mencari. Dia sudah tahu jawabannya. Bibir Li Wei bergerak sedikit, tetapi tiada suara yang keluar. Seluruh 200 pelajar di dewan memerhatikan kesunyian Li Wei. Saya tidak menunggu jawaban Li Wei. Sebaliknya, saya memaparkan sekeping gambar di skrin. Gambar berpuluh-puluh bendera, berkibar di tiang bendera, di tengah padang pasir. Simbol tapak pembinaan multinasional. Dan di sebelahnya, saya meletakkan gambar tempat yang sama pada tahun 2014. Kebanyakan tiang bendera kosong. Hanya tali kosong yang berkibar ditiup angin di tempat bendera diturunkan. Semua bendera telah diturunkan. Hanya satu yang tinggal. Saya berhenti seketika selepas berkata demikian. Kesunyian di dewan terasa berat, dan saya menambah, Li Wei, bendera syarikat-syarikat Cina juga diturunkan pada masa itu. Pandangan Li Wei terpaku pada skrin komputernya, tidak bergerak. Li Wei, yang dengan yakin menyanggah dengan mengatakan bias media barat, telah retak sekali selepas semakan fakta Oliver, dan kini sedang mengalami keretakan kedua. Dia tidak dapat menafikan fakta bahwa syarikat-syarikat negaranya telah berundur. Itu bukan bias, itu sejarah. Oliver berkata perlahan, Profesor, saya rasa ini bukan lagi soal skala. Suara Oliver rendah tetapi jelas. Jika syarikat dengan pendapatan RM1.7 triliun pergi, dan syarikat Malaysia yang jauh lebih kecil tinggal, maka yang membezakannya bukanlah skala, tetapi sesuatu yang lain. Oliver telah membuat keretakan pertama pada hipotesis saya. Walaupun ia datang dari mulut seorang pelajar, ia adalah ayat yang saya sendiri tidak dapat luahkan. Sophie menyampuk, Wan Ali Salah, Wan Ali saya, Wan Ali Salah, Bon Arika, Wan Ali Salah, Wan Alisa, Wan Alisa, Nan Ali. Menarik, tetapi ini hanyalah satu kes. Bolehkah ia dianggap sebagai kelebihan daya saing yang sistematik? Sophie sentiasa begitu. Walaupun emosi memuncak, dia adalah pelajar yang akan mengeluarkan pisau analisis terlebih dahulu. Soalan Sophie adalah sah. Satu kes tidak membuktikan keunggulan struktur, tetapi saya tidak terus menjawab soalan Sophie. Sebaliknya, saya perlu menunjukkan terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh syarikat Malaysia itu di tengah-tengah ancaman IS. Bekalan bahan binaan terputus, sempadan ditutup, dan semen, keluli, dan bahan pipe yang diimport dari luar negara semuanya tersekat. Biasanya, pada ketika ini, pembinaan akan berhenti, tanpa bahan bangunan tidak boleh dibina. Tetapi syarikat Malaysia itu membina kilang bahan binaan mereka sendiri di dalam radius tapak. Kilang semen, kilang batu bata, kilang tingkap, kilang bahan pipe, sebanyak 17 buah kilang. Mereka membina sistem sara diri di tengah-tengah padang pasir. Saya mengulangi angka ini, 17 buah. Di tengah-tengah medan perang, dalam keadaan bekalan bahan terputus, bukannya berundur. Mereka membina 17 buah kilang. Ini tidak dapat dijelaskan dengan perkataan keberanian semata-mata. Ia adalah satu sistem, keupayaan organisasi untuk bertindak balas terhadap situasi yang tidak dijangka, dan keazaman untuk menyelesaikan masalah di tapak telah diterjemahkan ke dalam infrastruktur yang konkret. Dewan sekali lagi menjadi sunyi. Li Wei masih merenung skrin komputernya, tetapi dia tidak lagi menaip. Pelukan tubuh Sophie seolah-olah sedikit longgar sebelum kembali ketat. Hanya Oliver yang mengangguk perlahan. Saya berundur setapak di atas pentas dan berkata, dalam tesis saya, memang ada pemboleh ubah risiko perang. Saya memasukkan item ketidakstabilan geopolitik dalam matriks risiko projek dan memodelkan kesannya terhadap kos dan jadwal menggunakan formula matematik. Tetapi, tiada pemboleh ubah untuk menunaikan janji di medan perang. Tiada pemboleh ubah untuk tidak melarikan diri. Tiada pemboleh ubah untuk jika bahan terputus, bina kilang sendiri. Perkara-perkara ini tiada dalam model saya. Dalam formula yang saya bina selama 35 tahun, tiada istilah untuk kepercayaan. Oliver mengangkat cawan kopinya, menyadari ia kosong, dan meletakkannya semula. Sophie tidak mengeluarkan buku notanya, tetapi pandangan matanya telah berubah. Li Wei meletakkan kedua-dua tangannya di atas komputer ribanya dan tidak bergerak. Bismayah kini didiami oleh 100.000 orang. Bukan selepas perang tamat,
Tetapi di bandar yang dibina di tengah-tengah ancaman perang, orang ramai sedang tinggal. Saya menyebut fakta ini sebagai penutup dan teringat soalan Sophie. Sama ada ini satu case atau kelebihan daya saing yang sistematik, Anda boleh menilainya selepas mendengar cerita seterusnya. Mata Sophie membesar sekejap sebelum kembali mengecil. Ekspresi yang mengatakan, saya tidak mengakuinya, tetapi saya ingin tahu. Saya melihat ekspresi itu dan beralih ke slide seterusnya. Soalan Sophie masih bergema di dewan kuliah. Hanyalah satu case. Bolehkah ia dianggap sebagai kelebihan daya saing yang sistematik? Untuk menjawab soalan itu, saya telah menyediakan slide-slide ini. Gambar dalaman sebuah kilang muncul di skrin. Di dalam ruang tertutup yang besar dengan suhu terkawal, dinding konkrit dan tiang sedang dihasilkan secara berbaris. Ia adalah proses yang jitu, seperti barisan pemasangan kereta. Saya menjelaskan bahwa ini adalah kaedah konkrit Prabina, PC. Bukannya menuang konkrit di tapak, tetapi dinding, tiang, dan papak dihasilkan terlebih dahulu di dalam kilang dengan suhu dan kelembapan terkawal, kemudian diangkut ke tapak untuk dipasang. Ingat kembali iklim Saudi yang saya tunjukkan tadi, kata saya. Siang 53 darjah, malam hampir beku. Perbezaan suhu ini adalah punca utama yang merosakkan pengawetan konkrit. Gambar keretakan syarikat Cina itu adalah akibat daripada masalah ini. Tetapi kaedah PC menghapuskan pemboleh ubah ini dari akarnya. Suhu di dalam kilang sentiasa sama sepanjang tahun. Sama ada 50 darjah atau bawah sifar. Komponen yang dihasilkan di kilang mencapai kekuatan reka bentuk yang tepat. Di tapak, ia hanya perlu dipasang seperti blok Lego. Saya memainkan dua video secara serentak. Di sebelah kiri, adegan penuangan konkrit konvensional oleh syarikat Cina. Di sebelah kanan, adegan pemasangan kaedah PC oleh syarikat Malaysia. Di sebelah kiri, berpuluh-puluh pekerja sedang mendirikan acuan dan menuang konkrit di bawah terik matahari. Di sebelah kanan, sebuah kren sedang mengangkat dinding yang telah siap dari kilang dan meletakkannya di posisi yang tepat. Kelajuan, ketepatan, dan jumlah tenaga kerja adalah pada tahap yang berbeza. Li Wei sedang merenung skrin. Tangannya yang sebentar tadi sedang mencari data sanggahan kini terletak di atas ribanya. Saya tidak berhenti di situ. Kaedah PC hanyalah permulaan, kata saya. Pada slide kedua, saya memaparkan perkataan reka dan bina. Apa yang dicadangkan oleh syarikat-syarikat Malaysia kepada Arab Saudi bukanlah sekadar pembinaan. Ia adalah penyelesaian sehenti yang merangkumi reka bentuk, perolehan bahan, pembinaan dan penyeliaan, keseluruhan proses di bawah satu bumbung. Saya menunjukkan bagaimana sistem ini berfungsi di Bismaya. Bukan sahaja Pangsapuri dibina, tetapi jalan raya dibina, sistem kumbahan dipasang, loji rawatan air didirikan, rangkaian pengagihan elektrik dibina, malah sekolah dan pejabat kerajaan juga. Dari perspektif klien, dengan menandatangani satu kontrak, seluruh bandar akan siap. Tidak perlu menyelaras pelbagai kontraktor dan accountability adalah jelas. Dan yang ketiga, saya mula bercakap tentang perisian. Model Maya 3D sebuah bandar muncul di skrin. Bukan sahaja bangunan, tetapi angin juga bertiup. Laluan angin yang mengalir di antara bangunan ditandakan dengan warna dan kecekapan tenaga dikira dalam masa nyata. Ia adalah teknologi kembar digital yang dibangunkan oleh sebuah syarikat dari Cyberjaya. Ia adalah kaedah untuk menguji bandar itu dalam ruang maya sebelum ia siap secara fizikal. Sama ada laluan angin sesuai, sama ada penggunaan tenaga dioptimumkan, sama ada terdapat kesesakan dalam aliran trafik, semuanya disahkan melalui simulasi sebelum diaplikasikan dalam pembinaan sebenar. Saya memandang para pelajar dan berkata, ada negara yang hanya membina perkakasan, dan ada negara yang memasang otak ke dalam perkakasan itu. Ia bukan soal skala, tetapi soal kelas yang berbeza. Pemboleh ubah yang terlepas dalam 30 makalah saya adalah ini. Model saya, yang cuba menjelaskan proyek, mega hanya dengan skala dan harga, tidak mempunyai dimensi, ketumpatan teknologi. Dan saya mengeluarkan pukulan terakhir. Saya memaparkan berita bahawa pada Oktober 2025, Menteri Perumahan Arab Saudi sendiri telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Menteri itu telah menaiki jet pribadi untuk bertemu dengan syarikat-syarikat pembinaan Malaysia. Biasanya, kontraktor yang mencari klien. Mereka menyediakan pembentangan, melobi, dan menyertai tender kompetitif untuk mendapatkan proyek. Tetapi dalam kes ini, ia adalah sebaliknya. Klien datang untuk merayu kepada kontraktor. Menteri itu sendiri bergerak untuk menandatangani perjanjian dengan syarikat-syarikat seperti Gamuda, IJM, dan YTL. Dewan menjadi riuh. Klien mencari kontraktor adalah seperti struktur kuasa dalam industri pembinaan telah terbalik.
saya menekankan makna adegan ini. Arab Saudi bukanlah negara yang kekurangan wang. Sebuah negara yang boleh melaburkan Rm5.005 triliun telah datang terbang untuk membeli teknologi. Ini bermakna ada sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. Li Wei menutup komputer ribanya. Saya melihat detik itu dengan jelas. Bukan sekadar meminimumkan tetingkap, tetapi menutup penutupnya. Dia telah meletakkan senjata yang tidak pernah dilepaskannya sejak awal kuliah. Li Wei, yang dengan yakin menyanggah dengan menyebut pendapatan Rm1.7 triliun. Li Wei, yang mengangkat perisai bias media barat. Li Wei yang terdiam di hadapan pengunduran syarikat Cina, kini telah meletakkan senjata terakhirnya. Detik di mana Li Wei sendiri mengakui bahwa tiada lagi data untuk disanggah. Oliver berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Profesor, ini adalah perbezaan ekosistem teknologi. Bukan teknologi individu yang unggul, tetapi perkakasan dan perisian, reka bentuk dan pembinaan dan teknologi maklumat yang disatukan menjadi satu ekosistem." Analisis Oliver tepat. Sophie, buat pertama kalinya, melonggarkan pelukan tubuhnya, dan dari bagnya, dia mengeluarkan buku nota dan mula menulis sesuatu. Sophie yang tidak pernah mencatat satu baris pun sepanjang kuliah, tetapi Sophie tetaplah Sophie. Sambil meletakkan pen, dia melemparkan satu komen. Adakah keuntungan telah disahkan? Teknologi yang unggul dan keuntungan adalah dua perkara yang berbeza. Saya tersenyum mendengar soalan Sophie. Fakta bahwa Sophie mula mencatat bermakna dia sudah berminat, dan pada masa yang sama, pertanyaan tentang keuntungan bermakna dia belum sepenuhnya yakin. Untuk meyakinkan Sophie bukan emosi yang diperlukan, tetapi angka. Tetapi angka itu boleh saya keluarkan sebentar lagi. Saya berundur setapak di atas pentas dan berkata, "Setakat ini, saya telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Malaysia. Tetapi ada satu perkara yang belum saya tunjukkan. Dari mana Malaysia datang? Jika Anda tahu di mana kedudukan negara ini 50 tahun yang lalu, barulah Anda akan nampak betapa menakjubkannya pencapaian mereka untuk berada di sini hari ini." Li Wei, dengan kedua-dua tangan di atas komputer ribanya yang tertutup, memandang saya. Ia bukan lagi pandangan seorang penyanggah. Saya mengundurkan slide ke tahun 1970-an. Sekeping gambar hitam putih memenuhi skrin. Tapak pembinaan pelabuhan perindustrian Jubail di Arab Saudi. Lelaki-lelaki dalam gambar itu bertelanjang muka dengan hanya topi keselamatan, dan di tangan mereka ada cangkul dan penggali. Tiada kren kelihatan, tiada lori pembancuh konkrit. Ribut pasir menyelubungi seluruh gambar, dan di dalamnya beratus-ratus pekerja Malaysia berbaris. Inilah titik permulaan pembinaan Malaysia, kata saya. 50 tahun yang lalu, senjata yang dimiliki oleh orang-orang ini hanya dua, kerajinan dan upah yang murah. Tiada teknologi, tiada peralatan. Mereka belajar kaedah pembinaan dengan menyalin buku teks teknikal berbahasa Jepun dan bekerja sebagai subkontraktor di bawah syarikat-syarikat negara maju. Mereka tidak pernah bermimpi untuk membuat reka bentuk, dan sudah tentu tiada kuasa penyeliaan. Ia adalah zaman di mana mereka hanya menggali dengan senyap mengikut arahan dan pelan yang diberikan. Di sini, saya menukar satu lagi slide, dan sambil memandang sekeliling dewan, saya bertanya, tidakkah penerangan ini kelihatan serupa dengan industri pembinaan di suatu tempat sekarang? Bahu Li Wei kelihatan sedikit tegang. Memang betul, posisi Malaysia 50 tahun yang lalu amat serupa dengan posisi China sekarang. Tenaga kerja yang besar, kos yang rendah, strategi yang bergantung pada skala. Kuantiti mengatasi teknologi, kelajuan mengatasi kualiti. Di tempat Malaysia berdiri 50 tahun lalu, kini China berdiri. Saya tidak mengatakannya secara langsung. Saya hanya meletakkan dua slide bersebelahan. Di sebelah kiri, gambar hitam putih pekerja binaan Malaysia pada tahun 1970-an. Di sebelah kanan, gambar berwarna tapak pembinaan Cina pada tahun 2020-an. Komposisi kedua-dua gambar itu sangat mirip. Para pelajar membaca persamaan itu sendiri, tetapi Malaysia tidak kekal di situ. Saya merumuskan trajektori 50 tahun itu dalam satu graf. Paksi X adalah masa, paksi Y adalah tahap teknologi dalam perolehan pembinaan luar negara. Bermula dengan pembinaan mudah pada tahun 1970-an, naik ke reka bentuk, dan pembinaan serentak pada tahun 1990-an, melonjak ke reka dan bina sehenti pada tahun 2000-an, dan mengintegrasikan kembar digital pada tahun 2020-an, dari cost efektif kepada premium, dari subkontraktor kepada kontraktor utama, dari pembina kepada pereka bandar.
Ia adalah kenaikan menegak selama 50 tahun. Dan di sebalik kenaikan ini, terdapat juga kekuatan diplomasi. Saya mengundurkan masa ke tahun 1973. Tahun di mana seluruh dunia terhuyung-hayang akibat kejutan minyak. Negara-negara pengeluar minyak Arab mengisiharkan minyak sebagai senjata dan harga minyak melonjak 4 kali ganda. Negara-negara barat berpihak kepada Israel dan negara-negara Arab menghentikan ekspor minyak kepada mereka. Di tengah-tengah kekacauan ini, kerajaan Malaysia membuat keputusan yang berani. Ia secara rasmi mengumumkan sokongan kepada perjuangan Arab selaras dengan pendirian berkecualinya dan keahliannya dalam OIC. Ia adalah satu perjudian yang berisiko. Ia boleh menyebabkan Malaysia dipulaukan oleh blok barat. Tetapi perjudian itu berhasil. Negara-negara Arab membekalkan minyak secara stabil kepada Malaysia dan pada masa yang sama, pintu pasaran pembinaan Timur Tengah terbuka luas. Peluang untuk syarikat-syarikat pembinaan Malaysia memasuki Timur Tengah secara besar-besaran adalah hasil daripada keputusan diplomatik ini. Sebagai tanda persahabatan, sebuah jalan utama di Riyadh mungkin dinamakan Jalan Kuala Lumpur dan sebuah jalan utama di Kuala Lumpur mungkin dinamakan Jalan Riyadh. Kedua-dua negara saling mengukir nama ibu kota masing-masing. Saya berhenti seketika di sini dan saya mengeluarkan berita terkini. Tabung kekayaan negara Arab Saudi telah menawarkan untuk membiayai projek Bismillah Syarikat Malaysia di Iraq. Bisikan mula kedengaran di kalangan pelajar. Saya menjelaskan apa maksudnya. Arab Saudi adalah pesaing Iraq. Walaupun sama-sama di Timur Tengah, kepentingan negara mereka sering bertembung. Tetapi Arab Saudi menawarkan untuk menggunakan wangnya sendiri untuk membiayai projek Syarikat Malaysia yang sedang berjalan di Iraq. Ia bermakna, kami sanggup membiayai projek pembinaan di negara pesaing asalkan kami dapat mengikat teknologi Syarikat Malaysia. Saya melangkah setapak ke hadapan di atas pentas dan berkata, dengan ini, hipotesis 35 tahun saya telah hancur sepenuhnya. Dalil bahawa skala dan harga menentukan pemenang telah berkecai di hadapan keputusan tabung kekayaan negara Saudi ini. Arab Saudi telah menyingkirkan syarikat terbesar dan termurah, memilih syarikat yang paling boleh dipercayai walaupun paling mahal, dan malah sanggup membiayai projek di negara pesaing agar tidak melepaskan syarikat itu. Ketika itu, Li Wei mengangkat tangan dengan perlahan. Komputer ribanya masih tertutup. Kali ini, ia bukan sanggahan. Suara Li Wei telah berubah. Terdapat bebanan, bukannya ketajaman. Profesor, kalau begitu, bolehkah China berubah seperti Malaysia 50 tahun yang lalu? Dewan menjadi sunyi. Detik di mana Li Wei berubah dari seorang pejuang yang mempertahankan negaranya kepada seorang pelajar yang bimbang tentang masa depan negaranya. Tangan yang menghunus senjata pendapatan RM17 triliun kini diangkat untuk bertanya. Orang yang paling lantang membantah telah mula berfikir paling dalam. Saya memandang Li Wei dan menjawab, boleh. Jika mereka mula membina kepercayaan, bukannya bersaing pada harga. Jika mereka mula menjadikan janji sebagai senjata, bukannya skala, seperti yang dilakukan Malaysia 50 tahun yang lalu, ia adalah mungkin. Tetapi, kepercayaan itu tidak dibina dalam sekelip mata. Malaysia mengambil masa 50 tahun. Ekspresi Sophie berubah buat pertama kalinya. Di wajah Sophie, yang silih berganti antara sinis dan tanpa ekspresi sepanjang kuliah, sesuatu melintas. Sama ada kekaguman atau pengakuan. Saya tidak dapat membacanya dengan tepat, tetapi yang pasti, kekuatan pada tangannya yang berpeluk tubuh telah hilang. Oliver mengangguk perlahan. Saya memandang sekeliling dewan dari atas pentas dan berkata, sejarah berulang, tetapi kedudukan berubah. Di tempat Malaysia berdiri 50 tahun yang lalu, kini China berdiri. Dan di tempat negara-negara maju berdiri 50 tahun yang lalu, kini Malaysia telah naik. Apa yang terlepas dari hipotesis saya adalah masa. Pemboleh ubah bernama kepercayaan hanya berfungsi pada paksi masa, dan 30 makalah saya tidak mempunyai paksi masa itu. Perolehan kumulatif pembinaan luar negara mencecah 250 bilion dolar. Saya memaparkan angka ini sebagai slide terakhir. Jumlah yang dibina oleh sebuah negara yang bermula dengan tangan kosong selama 50 tahun. Di dalam angka ini, terdapat 12 pekerja yang terkorban di medan perang. Terdapat tarikh akhir yang ditepati di bawah hujan peluru. Terdapat bendera yang tidak diturunkan di hadapan IS. Ia bukan angka yang dibina dengan skala, tetapi angka yang dibina dengan kepercayaan. Saya meletakkan mikrofon dan berkata, setakat ini adalah cerita data. Tetapi ada satu cerita yang tidak dapat ditangkap oleh data. Kehidupan seorang insan di sebalik angka-angka itu. Bunyi kerusi berkeriut kedengaran dari belakang dewan.
seseorang sedang berdiri di barisan paling belakang, betul-betul di sebelah pintu keluar. Saya menghentikan tangan saya yang hendak meletakkan mikrofon dan memandang ke arah itu. Kulit sawo matang, rambut kerinting pendek, janggut tebal di bawah dagu, wajah yang tidak pernah saya lihat dalam kelas saya. Nampaknya dia pelajar yang datang selepas melihat pengumuman kuliah khas hari ini. Lelaki itu membuka mulut, dan 200 kepala serentak menoleh ke belakang. Profesor, Bismaya adalah kampung halaman saya. Nafas pun seolah-olah terhenti di dalam dewan. Saya mendekatkan semula mikrofon ke mulut dan bertanya namanya. Hasan Al-Mosawe dari Baghdad, Irak, 25 tahun. Pelajar sarjana kejuruteraan awam, jawabnya. Suara Hasan jelas, tetapi saya dapat melihat kedua-dua tangannya yang diturunkan di sisi pahanya digenggam erat. Saya berkata, dia boleh bercakap dengan selesa dari tempat duduknya. Hasan menggelengkan kepala. Dia melangkah keluar ke laluan dan mula berjalan turun ke arah pentas. Dia mahu berdiri di hadapan 200 orang. Bunyi kasut Hasan bergema di dewan kuliah bertingkat itu. 1 anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga. Pandangan para pelajar mengikuti langkah Hasan ke bawah. Hasan berhenti di laluan betul-betul di bawah pentas, berpusing dan memandang para pelajar. Sekejap, mata Hasan dan mata Li Wei bertemu. Li Wei yang pertama menundukkan pandangan. Hasan menarik nafas dalam-dalam dan memulakan ceritanya. Hasan berkata dia tidak dilahirkan di Bismaya. Dia dilahirkan di sebuah kawasan setinggan di pinggir Baghdad. Bumbungnya dari kepingan zinc, dindingnya dari blok simen yang disusun, dan pada musim panas, suhu di dalam rumah boleh melebihi 45 darjah. Air hanya ada 2 jam sehari, dan elektrik hanya ada selang sehari. Hasan berkata, itulah dunia yang dia kenali. Pada tahun 2014, ketika Hasan berusia 13 tahun, dunianya runtuh. Negara Islam menawan Mosul, dan bendera hitam mereka mula marah ke selatan. Di pinggir Baghdad pun bunyi letupan mula kedengaran, dan 3 lelaki jiran sebelah rumahnya hilang dalam sekelip mata. Ayahnya mengejutkan keluarga pada waktu subuh. Sebuah lori memuatkan 6 ahli keluarga dan beberapa helai selimut, dan mereka memandu ke selatan. Tiada destinasi. Mana-mana tempat yang tiada bom jatuh sudah cukup baik. Ibu Hasan sedang menangis di belakang lori sambil memeluk adik perempuannya yang bongsu, tetapi Hasan tidak menangis. Dia terlalu takut untuk menangis. Semasa memandu di padang pasir, ayahnya menghentikan lori. Suara Hasan bergetar buat pertama kalinya di sini. Di sebalik ribut pasir, ada bangunan yang sedang dibina. Di negara di mana semuanya sedang runtuh, ada orang yang sedang membina sesuatu. Hasan berdiri di belakang lori dan melihat pemandangan itu dari sebalik cermin yang berdebu. Di bawah terik matahari, orang-orang bertopi keselamatan kuning berdiri di sebelah kren dan dinding konkrit diangkat ke langit. Ayahnya berkata, mereka itu orang dari Malaysia. Hasan tidak tahu di mana letaknya negara bernama Malaysia. Dia tidak dapat membezakan sama ada ia di Asia atau Eropah. Tetapi satu perkara yang dia tahu, di tanah yang telah ditinggalkan oleh semua orang asing, merekalah orang yang tidak pergi. Keluarga Hasan menetap di Bismaya. Ia adalah kawasan yang belum siap, tetapi kerajaan Irak membenarkan pelarian untuk tinggal sementara. Pada mulanya beberapa keluarga tinggal berhimpit dalam satu blok yang telah siap. Lift tidak berfungsi dan ada yang tidur di koridor beralaskan selimut. Tetapi setiap pagi apabila dia melihat keluar tingkap, ada dinding yang semalamnya tiada telah berdiri. Ada jalan yang semalamnya tiada telah dibina. Hasan melihat jurutera-jurutera Malaysia berada di tapak sejak subuh setiap hari. Mereka menuang konkrit pada waktu pagi sebelum cuaca menjadi terlalu panas, menghasilkan dinding di dalam kilang pada waktu tengah hari, dan kembali ke tapak pada waktu petang apabila matahari mula terbenam. Korak itu berulang. Setiap kali sebuah bangunan siap, dunia Hasan menjadi lebih luas. Jalan raya dibina, dan buat pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengalami pengalaman membuka pipe dan mendapat air bersih. Apabila sistem kumbahan disambungkan dan elektrik mula ada 24 jam, ibunya menangis. Seseorang yang terbiasa dengan elektrik yang hanya ada selang sehari di kawasan setinggan, melihat cahaya lampu yang tidak padam sepanjang malam buat pertama kalinya. Apabila hospital dibuka, adik perempuan Hasan mendapat pemeriksaan doktor buat pertama kalinya dalam hidupnya. Apabila balai polis dibuka, mereka boleh tidur tanpa mengunci pintu pada waktu malam. Hasan belajar buat pertama kalinya di Bismaya bahwa sebuah bandar bukanlah himpunan batu bata dan konkrit, tetapi himpunan keselamatan dan maruah. Dan kemudian, sebuah sekolah dibina. Genggaman tangan Hasan terlerai. Dengan kedua-dua tangan di sisi pahanya, dia memandang sekeliling dewan dan berkata,
Di sekolah itulah saya belajar membaca buat pertama kalinya. Pada usia 14 tahun, buat pertama kalinya dia duduk di dalam sebuah bilik darjah. Buat pertama kalinya dia meletakkan lengannya di atas sesuatu yang dipanggil meja. Di kawasan Setinggan, dia tidak pernah bersekolah. Selain kerana perang, ia juga kerana tiada sekolah yang boleh dicapai dengan berjalan kaki. Duduk di dalam bilik darjah sekolah yang dibina oleh jurutera Malaysia, dia belajar abjad, belajar angka, dan buat pertama kalinya mengambil sesuatu yang dipanggil peperiksaan. Apabila gurunya menandakan bulatan merah pada kertas peperiksaannya, itulah pujian pertama yang saya terima dalam hidup saya. Hasan mengangkat kepala dan memandang saya. Matanya berkaca, tetapi suaranya tetap mantap. Tanpa sekolah itu, saya tidak akan duduk di dewan kuliah ini. Saya tidak akan pernah bermimpi untuk belajar kejuruteraan awam, tidak akan mendapat peluang untuk belajar bahasa Jerman, dan tidak akan pernah menghantar permohonan ke University Technical Munich. Angka-angka yang profesor tunjukkan semuanya betul, katanya. 10.001 bilion, 100.000 unit rumah, 17 buah kilang bahan binaan. Tetapi di sebalik angka-angka itu, ada kehidupan saya. Saya adalah bukti yang hidup. Dan Hasan berpusing. Dia memandang tepat ke arah Li Wei. Saya dapat merasakan ketegangan di seluruh dewan. Hasan berkata, skala dan harga yang Anda sebutkan, saya juga tahu. Saya tahu angka RM1 triliun itu, dan saya tahu China adalah nombor 1 dunia. Tetapi yang tinggal di kampung halaman saya bukanlah syarikat yang terbesar. Ia adalah syarikat yang paling boleh dipercayai. Li Wei menundukkan kepalanya. Kedua-dua tangannya yang diletakkan di atas komputer ribanya yang tertutup perlahan-lahan turun ke atas ribanya. Dia tidak berkata apa-apa. Tiada sanggahan, tiada soalan, tiada alasan. Suara yang pada awal kuliah menjerit RM177 triliun. Keyakinan yang mendakwa bias media barat, kini telah berubah menjadi kesunyian yang menunduk. Kesunyian itu lebih berat daripada mana-mana dialog yang diucapkan di dewan kuliah ini. Kesunyian mutlak selama 200 orang berterusan. Tiada yang batuk, tiada yang menggerakkan kerusi. Sophie berkelip, sekali, 2 kali, 3 kali. Dia menoleh sedikit untuk melihat keluar tingkap. Mata Sophie, yang tidak pernah menunjukkan sebarang emosi sepanjang kuliah ini, kelihatan kemerahan. Pelukan tubuhnya telah lama terlerai, dan hujung jarinya yang diletakkan di atas buku nota bergetar sedikit. Soalan yang tajam, cebikan sinis, perkataan seperti keuntungan telah hilang, dan di tempatnya, seolah-olah ada gema yang tinggal. Oliver mula bertepuk tangan perlahan-lahan. Pada mulanya, hanya Oliver seorang. Dalam kesunyian, bunyi tepukan itu melantun dari dinding dewan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seseorang di sebelah Oliver turut bertepuk tangan, diikuti oleh 2 orang di belakangnya, dan 5 orang di sebelahnya. Tepukan itu merebak seperti ombak dari barisan belakang ke barisan hadapan, tetapi tiada sorakan atau laungan. Ia adalah tepukan yang senyap dan berat. 200 orang itu secara naluri tahu bahwa mereka tidak boleh membuat bising di hadapan kehidupan seorang insan. Hasan menunduk hormat, dan dia berjalan semula ke tempat duduknya di belakang melalui laluan. Anak tangga yang sama seperti tadi, tetapi bukan lagi orang yang sama. Belakang Hasan semakin jauh, dan bunyi kasutnya ditelan oleh bunyi tepukan. Li Wei tetap menunduk, tidak bergerak. Saya berdiri di atas pentas, memerhatikan belakang Hasan. Selama 35 tahun menulis makalah, saya telah mengendalikan beribu-ribu titik data, tetapi saya tidak pernah merasakan dengan begitu jelas bahwa di sebalik setiap data itu, ada hari seseorang, ada air mata seseorang, ada bulatan merah pertama seseorang terukir. Ia adalah detik di mana angka mas 10 mas 1 bilion, statistik 100.000 unit rumah, berubah menjadi wajah seorang insan bernama Hasan. Saya baru sadar hari ini, angka dicatat dalam makalah, tetapi manusia dicatat dalam sejarah. Tepukan perlahan-lahan reda, kesunyian kembali menyelubungi dewan. Saya mencapai mikrofon dan kembali ke tengah pentas. Tibalah masanya untuk cerita terakhir. Saya berdiri di tengah pentas. Tangan yang memegang mikrofon terasa kemas. Walaupun Hasan telah kembali ke tempat duduknya, suaranya seolah-olah masih bergema di dewan kuliah. Saya adalah bukti yang hidup. Ayat itu terapung di udara. Saya memejamkan mata sekejap. Makalah-makalah yang saya tulis selama 35 tahun melintas di pikiran saya. Data, formula, analisis regresi, kawalan pemboleh ubah. Masa di mana saya percaya itulah segala-galanya berlalu seperti tayangan semula. Saya membuka mata. 200 pelajar sedang memandang saya. Saya memaparkan semula tajuk kuliah hari ini di skrin. Satu-satunya pemboleh ubah yang menentukan kejayaan atau kegagalan projek Mega.
Ketika saya memulakan kuliah dengan tajuk ini, saya fikir saya sudah tahu jawabannya. Jawaban 35 tahun saya adalah skala dan harga. Syarikat terbesar dan termurah dalam pasaran pembinaan dunia akan menang. Ini adalah asas keilmuan saya. Dalil yang saya percaya telah saya buktikan dengan 30 buah makalah. Tetapi hari ini, jawaban yang ditunjukkan oleh negara bernama Malaysia adalah berbeza. Sambil menukar slide, saya mengimbas kembali satu persatu pemandangan yang telah kita lalui dalam kuliah hari ini. Pada tahun 1970-an, tanpa peralatan dan teknologi, hanya dengan cangkul dan penggali, ada orang yang menjejakkan kaki di padang pasir Saudi. Seorang pengasas bernama Tan Sri Ahmad dikatakan telah berkata di tapak, walaupun dengan tukul, berlakonlah seolah-olah sedang bekerja. Zaman di mana jika tiada teknologi, ia diganti dengan kerajinan. Jika tiada peralatan, ia diganti dengan tangan kosong. Itulah titik permulaannya. Pada tahun 1980, perang meletus antara Iran dan Irak. Peluru meriam berterbangan di atas tapak pembinaan. 12 orang terkorban, 40 orang cedera. Sebuah syarikat Malaysia, di tengah-tengah api peperangan itu, masih menepati tarikh akhir. Apa maknanya menunaikan janji di tempat di mana orang sedang mati? Baru hari ini saya faham. Ia bukan kewajiban yang tertulis dalam kontrak. Ia adalah kepercayaan yang dibina dengan mempertaruhkan nyawa. Pada tahun 2014, apabila negara Islam mengancam Baghdad, semua bendera diturunkan. Amerika, Eropah, China, semuanya pergi. Tetapi bendera syarikat Malaysia tetap berkibar. Apabila bekalan bahan terputus, mereka membina 17 buah kilang untuk sara diri dan menyempurnakan sebuah bandar untuk 100.000 orang di tengah-tengah padang pasir. Dan di bandar itu, seorang budak lelaki belajar membaca buat pertama kalinya. Budak lelaki itu telah berdiri di Dewan Kuliah ini hari ini dan memberikan kesaksian hidupnya. Pada tahun 1970 Taga, ketika seluruh dunia runtuh akibat kejutan minyak, kerajaan Malaysia membuat keputusan berani untuk berpihak kepada negara-negara Arab. Ia menanggung risiko dipulaukan oleh Blok Barat dan melakukan perjudian diplomatik untuk mendapatkan bekalan minyak dan pasaran pembinaan serentak. Nama Kuala Lumpur diukir di Jalan Raya Tehran dan nama Tehran diukir di Jalan Raya Kuala Lumpur. Kedua-dua negara saling menukar nama ibu kota masing-masing. Dan 50 tahun kemudian, Menteri Perumahan Arab Saudi terbang sendiri ke Malaysia. Sebuah negara yang boleh melaburkan RM5.5 triliun datang untuk membeli teknologi. Klien telah melutut di hadapan kontraktor. Projek Neom City, The Line, sebuah bandar linear sepanjang 170 km, telah dianugerahkan kepada Malaysia. Saya menghentikan slide dan memandang Dewan. Dan saya berkata, saya akan mengubah tajuk tesis saya, 200 orang menahan nafas. Satu-satunya pemboleh ubah yang menentukan kejayaan atau kegagalan projek mega. Ia bukan skala, ia bukan harga, ia adalah keperkayaan. Saya menyebut ayat ini perlahan-lahan, suku kata demi suku kata. Hanya suara saya yang bergema di Dewan. Detik di mana saya membatalkan hipotesis yang saya bina selama 35 tahun dengan mulut saya sendiri. Teknologi boleh ditiru, kata saya. Sama ada China atau negara lain, jika mereka melaburkan masa dan modal, mereka boleh mengejar kaedah PC dan kembar digital. Harga boleh diturunkan. Dengan mengurangkan kos buruh dan kos bahan, sesiapa sahaja boleh membina dengan murah. Skala boleh dibesarkan. Dengan menggabungkan syarikat dan menyuntik modal, saiz boleh dibesarkan pada bila-bila masa. Tetapi janji yang ditepati di medan perang, tarikh akhir yang dipatuhi di bawah hujan peluru, kepercayaan yang dibina dengan setiap cangkulan selama 50 tahun, itu tidak boleh ditiru. Jadi, ini bukan pembinaan, ini adalah legenda. Dewan diselubungi kesunyian mutlak, 2 saat, 3 saat, 4 saat, masa seolah-olah terhenti. Sophie yang pertama berdiri. Sophie, yang sepanjang kuliah berpeluk tubuh dan melemparkan sindiran. Sophie, yang bertanya soalan tajam seperti, menarik, tetapi bagaimana dengan keuntungan? Sophie yang seolah-olah menganggap menunjukkan emosi sebagai satu kelemahan, adalah yang pertama berdiri di antara 200 orang. Bunyi tapak tangannya bertemu bergema di Dewan, tepukan yang kuat dan jelas, dengan mata yang kemerahan, tetapi dengan kepala yang tegak, Sophie bertepuk tangan. Oliver segera menyusul. Sambil meletakkan cawan kopinya yang kosong di atas meja, dia bertepuk tangan dengan kedua-dua belah tangan. Di barisan belakang, Hasan berdiri. Pelajar di sebelah Hasan, pelajar di sebelahnya, pelajar di belakangnya, berdiri secara berantai.
Tepukan itu merebak seperti ombak ke seluruh dewan. Bunyi kerusi dilipat dan bunyi tepukan bercampur aduk memenuhi dewan. 150 orang, 180 orang, 190 orang berdiri, hanya Li Wei yang masih duduk. Dengan kedua-dua tangan di atas komputer ribanya yang tertutup, Li Wei menundukkan kepalanya. Semua pelajar di sekelilingnya berdiri, dan bunyi tepukan bergema di sailing, tetapi dunia Li Wei seolah-olah senyap. Saya memandang Li Wei, pelajar yang telah berjuang habis-habisan sejak awal kuliah demi maruah negaranya. Pelajar yang menggunakan pendapatan Rm1,7 triliun sebagai senjata, yang mendirikan perisai bias media barat, dan yang coba berpegang pada kepercayaan bahwa skala adalah segala-galanya sehingga ke akhir. Perjuangannya tidak salah, fikir saya. Li Wei berjuang untuk apa yang dia percayai dan itu adalah sikap seorang sarjana. Cuma hari ini, realiti yang lebih besar daripada kepercayaan Li Wei telah terbentang di hadapan matanya. Li Wei perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dia mengetap bibirnya sekali sebelum perlahan-lahan berdiri dari kerusinya. Ia bukan tepukan yang bersemangat, tepukan yang perlahan dan berat, di mana kedua-dua tapak tangan bertemu dengan senyap. Tetapi saya tahu, tepukan itu adalah bunyi yang paling tulus di antara semua tepukan di dewan kuliah ini. Kerana ia bukan tepukan yang menundukkan maruah, tetapi tepukan yang mengakui kebenaran. 200 orang berdiri. Saya memandang pemandangan itu dari atas pentas. Selama 35 tahun saya mengajar, ini adalah kali pertama saya melihat pemandangan seperti ini. Sambil meletakkan mikrofon, saya berkata buat kali terakhir, kepercayaan tidak dibina dalam sekelip mata, tetapi apabila ia mula terkumpul, ia akan berganda seperti faedah kompaun. Itulah yang telah dilakukan oleh negara bernama Malaysia selama 50 tahun. Bermula dengan cangkul, menepati janji di medan perang, membina bandar di padang pasir, menghadiahkan bilik darjah pertama kepada seorang budak lelaki, dan akhirnya membuat klien terbesar dunia melutut. Itulah faedah kompaun kepercayaan.